Hello, Assalamualaikum semua, bersama Bronyan adalah Hazin yang Channel Studio. Kali ni aku akan bagi review satu produk daripada brand Garmin sendiri, iaitu keluaran mereka paling latest. Model apakah itu? Ialah model Garmin Forerunner 55. Tada! Model ini telah dilancarkan pada 23 Jun 2021 di Malaysia. Di peringkat global telah dilancarkan awal sedikit, iaitu 2 Jun 2021. Kira lewat sikit lah masuk Malaysia. Model ini adalah model paling latest, model paling bajet yang mampu dimiliki oleh sesiapa saja. Tumpuan hanyalah kepada entry level. Tapi kalau korang advanced runner yang ingin miliki model ini, tiada masalah, no problem. Garmin telah menawarkan ekosistem paling terbaik yang telah dimiliki oleh pihak Garmin sendiri dengan harganya di bawah RM1,000 sahaja. Lebih tepatnya harganya adalah RM960. Model ini masih menawarkan features yang sama yang telah dimiliki oleh model terdahulu, iaitu model Forerunner 45. Apa sahaja yang ada pada model terdahulu masih ada lagi pada model baru, model Forerunner 55. Kiranya ada penambahbaikan untuk model terbaru. Ada beberapa features yang unik, features terbaru, features yang menarik yang hanya ada pada model ini, Forerunner 55. Adakah korang berbaloi untuk beli model ini? Adakah model ini mampu memberi persaingan yang hebat kepada brand-brand lain model yang harganya bawah RM1,000 sahaja? Kalau korang nak tahu, korang kena check it out video ini sampai habis. Oops, sebelum tu aku akan bagi disclaimer sikit. Aku bukanlah sponsorship full time untuk pihak daripada Garmin. Aku adalah partially contract di bawah pihak Garmin. Kiranya aku diberi peluang untuk bagi review yang jujur sama ada model ini okey atau tidak. Aku hanyalah diberi pinjam untuk model ini diguna pakai dalam beberapa tempoh, agar aku akan bagi review yang terbaik untuk followers di luar sana dapat tahu apakah kebaikan daripada model ini. Jadi tanpa melengahkan masa, let's go check it out. Kembali lagi dalam Hazin yang Channel Studio. Untuk permulaan, aku akan ceritakan serba sedikit tentang hardware yang dimiliki oleh Garmin Forerunner 55. Dari segi hardware, kalau kita tengok, ia diperbuat daripada sepenuhnya daripada plastik. Dari segi atas, dia punya tepi ketebalan, bawah dia punya tepi ni pun kalau kau perasan, dia pun dibuat daripada plastik. Aku tak rasa dia buat daripada besi. Kesemuanya daripada plastik. Yang ini adalah dia punya silikon, tapi mostly dia perbuat daripada plastik. Dan dia punya button, ada 5 button. Ini juga aku tak rasa campuran daripada besi dan sebagainya. Sepenuhnya daripada plastik. Mungkin ada sama ada plastik ataupun besi, kita tidak tahu, tapi mostly aku rasakan ia diperbuat daripada plastik. Dari segi physical size, datang dengan diameter 42mm. 42mm dengan ketebalan saiznya adalah 11.6mm. Agak tebal. Kalau aku rasa pakai jam di tangan memang sangat-sangat kecil. Lebih kurang wrist HR, kalau siapa ada pergelengan tangan, dalam range lebih kurang 126 sehingga ke 203mm. Memang sangat kecil, mampu dimiliki oleh sesiapa saja. Kalau perempuan memang bagus untuk pakai jam sebegini. Kalau aku ikut perbandingan untuk jam-jam yang lain, aku bagi yang terdekat aku adalah jam di belah kanan aku ini adalah Phoenix 3HR. Memang sangat berat. Beratnya adalah lebih kurang 80 gram ke atas. Sedangkan berat untuk Forerunner 55 adalah 37 gram. Kalau ikut perbandingan dari segi aku baca di beberapa review di luar, dia bandingkan dengan Forerunner paling latest di peringkat global, iaitu Forerunner 945 LTE. Dari segi comparison size, memang ini adalah sangat kecil. Dia bandingkan juga dengan Garmin Enduro, Garmin Phoenix 6, Garmin Phoenix 6 Sapphire dan sebagainya. Memang tersangat-sangat beza dari segi comparison size, display size. Memang ini adalah model paling kecil yang mampu dimiliki oleh sesiapa sahaja. Aku tengok dari segi dia punya display size dia. Display size dia adalah 26.4mm, lebih kurang 1.04 inch. Size display glass screen dia tu, apa yang aku baca juga, dia punya ini kan dibuat daripada Gorilla Glass type. Apa yang difahamkan, dia gunakan chemical strengthened glass. Memang agak keras juga, tapi ini bukan anti cala. Kalau aku cuba berlari di bawah cahaya matahari, apa yang aku boleh nampak, aku boleh lihat dia punya nombor dengan jelas. Ketika aku berlari di bawah cahaya matahari terik, di bawah cahaya matahari yang sedang-sedang pun sangat jelas. Ketika aku berlari memang sangat ngam. Jam ini claim waterproof, kira kedalaman lebih kurang 50 meter depth, dan dia punya ada 5 ATM, 5 atmosphere. Kira korang boleh bawa untuk dibawa ke dalam open swim
dan juga boleh dibawa ke pool. Tapi ini bukanlah jam triathlon atau sebagainya, ini adalah jam basic yang boleh hanya dibawa ketika swim untuk korang buat recovery ataupun cross training, tiada masalah. Bila terbalikkan jam, kita boleh lihat di sebelah kiri, ini adalah port charger. Di sebelah kiri adalah Garmin port charger. Memang sama dengan jam-jam yang lain, korang boleh charge kat sini. Dia bagi ada tiga button. Tengah ni dia punya Garmin Elevate HR sensor V3, kira 3.0 HR sensor, kedua paling latest yang dimiliki oleh pihak Garmin. Mungkin dari segi accuracy-nya, aku dah cuba pakai antara kedua-duanya. HR sensor perbandingan di antara aku yang pakai jam selalu Phoenix 3 HR dan juga Forerunner 55. Kedua-duanya menunjukkan accuracy dari segi HR yang sama, walaupun HR type yang berbeza. Ini menggunakan Myo sensor HR dan ini menggunakan Elevate Garmin HR 3.0 sensor. Agak accurate, paling accurate aku rasakan. Design dia ada 4, memang berbeza dengan model terdahulu Forerunner 45. Ini adalah kalau bandingkan dengan Elevate 4.0 yang dimiliki oleh paling latest Forerunner 945 LTE. Ini agak berbaloi untuk dimiliki oleh jam untuk peringkat entry level. Apa yang aku tengok ketika aku buat interval menggunakan jam ini, apa yang aku tengok, dia punya HR tak spike yang aku expect. Memang sangat bagus. Dan apabila korang buat interval, dia akan ada bahagian rest. Dan bila bahagian rest itulah kita dapat lihat dari segi responsif HR nya, sama ada dia dapat mengalami penurunan dalam keadaan kita rest ataupun dia masih sukar untuk kenal kita punya dalam keadaan recovery. Tapi apa aku tengok dari segi apabila kita melakukan high intensity dan kemudian kita rest, dari segi penurunan HR-nya sangat-sangat ikut body kita. Dari segi general, ia masih okey, tak ada masalah. Dari segi accuracy HR memang sangat bagus. Tapi kalau korang rasa masih kurang accurate, korang boleh cuba pair dengan external chest heart rate. Korang boleh beli di mana-mana saja, dan yang penting korang ada ANT Plus pada korang punya device, dan korang boleh korang punya sync ke bahagian device jam korang. Kedua-duanya boleh berfungsi communicate antara each other. Korang boleh gunakan chest heart rate sebagai external HR kalau korang rasa keraguan pada HR yang dimiliki oleh model ini. Tiada masalah sebab jam ini support ANT Plus untuk diterima pakai oleh device third party di luar sana. Dan korang perlu tahu lagi, Forerunner 55 ia telah gunakan industry standard design watch band. Kiranya watch band ini boleh ditukar pakai menggunakan warna-warna yang lain. Yang paling penting, kalau korang perasan, dia punya watch band ni mampu ditukar dengan mudah. Korang boleh touch dengan hujung jari saja. Benda ni korang boleh tekan, benda dan benda boleh tertanggal. Benda ni boleh ditukar dengan pelbagai warna yang lain. Sebelum aku terlepas, Forerunner 55 ada 4 color. Ada warna aqua, warna hitam sekarang ni kalau korang tengok, warna putih dan juga warna grey, Montera grey. Dari segi user interface, apa yang korang boleh lihat, dia mempunyai 5 butang layout. Masih sama dengan model Garmin yang lain, seperti yang ada pada model-model yang lain. Paling latest sama ada model yang terdahulu dan sekarang masih menggunakan. Jam ini tiada touchscreen. So dari segi watch face, anda boleh lihat ia adalah fully customized, di mana korang boleh download lebih. Kalau nak cantik boleh download lebih di Garmin Connect IQ. Dari segi widget pula, memang sangat-sangat best. Apa yang bestnya, kalau boleh tengok, ia menunjukkan dalam satu page widget saja dengan pelbagai jenis info-info yang menarik. Korang boleh tengok. Kita akan mulakan dari bahagian atas, di mana kita boleh lihat training tools, di mana ia adalah estimation VO2 max. Tekan di bawah lagi, ia menunjukkan rest predictor. Rest predictor 5K. Korang boleh tengok 10K, korang boleh tengok half, dan korang boleh tengok marathon. Ini berdasarkan korang punya fitness level semasa. Nombor VO2 max, nombor prediction rest predictor yang ada pada jam ini lebih aku rasa accurate ikut perkembangan fitness semasa aku sendiri. Dan aku yakin aku boleh berlari dengan jarak dan masa yang telah dicadangkan. Dan tekan bawah lagi, kalau korang boleh tengok, dia telah tunjukkan bahagian recovery yang nasihatkan kita berapa lama perlu kita rehat selepas buat last run yang kita buat.
Korang perlu ingat, recovery yang ditunjukkan pada jam ini bukan menunjukkan kita tak boleh berlari langsung. Ini menunjukkan recovery kita tak boleh berlari hard session dalam tempoh yang diberikan. Kiranya kalau korang nak buat easy run, recovery run dalam tempoh recovery ni dibenarkan, tapi listen to your body. Ini bahagian widget menunjukkan recent history lari kita, sama ada berlari, basikal dan sebagainya, ikut apa korang punya type of sukan yang korang buat. Paling last sekali, ini apa yang korang tengok adalah lari yang paling terakhir aku buat pagi tadi. Jam ini mampu rekodkan 200 dia punya storage widget activity. Dan kita pergi ke bahagian bawah lagi, ini adalah bahagian heart rate. Heart rate ni, bahagian heart rate, ini menunjukkan adalah dia punya berapa heart rate, rest heart rate, last 4 hours, berapa average korang punya rest heart rate sepanjang 7 hari yang lepas. Jam ini mampu rekodkan korang punya heart rate sepanjang 24 per hour dalam satu hari. Dan paling penting, dia boleh track korang punya heart rate ketika tidur. Dia boleh track korang punya abnormal heart rate kalau korang rasa benda tu tak berapa baik dalam badan korang. Nanti aku akan terangkan lebih lanjut. Ini adalah body battery. Bahagian body battery kita tunjuk ini adalah bahagian since midnight. Korang punya battery with stress, agak detail. Ini dia punya detail lah. Body battery since midnight, sejak malam tadi. Ini bahagian step korang. Kalau korang berjalan sebagainya, korang boleh tengok step dan juga kalori, berapa step korang dalam seharian. Kemudian bahagian notification, ni paling best. Dia akan sync dengan korang punya phone. Paling best notification ni akan tengok korang boleh receive korang punya panggilan telefon, atau korang boleh decline. Korang boleh tengok status yang masuk. Walaupun korang tak bawa phone di mana-mana, korang boleh refer hanya pada jam sahaja. Boleh tengok status apa, notification, sama ada benda-benda penting. Korang boleh just baca notification yang ada pada jam, hanya tengok pada skrin sahaja. Okey, kita pergi ke bahagian weather, bahagian cuaca. Bahagian weather ni korang kena open korang punya Bluetooth dekat korang punya device phone. Memang sangat menarik. Korang boleh tengok dari segi face light, korang boleh tengok secara detail untuk beberapa jam pada masa akan datang, sama ada hujan atau tidak. Ni korang boleh tengok sama ada esok, lusa boleh hujan atau tidak. Memang sangat detail. Dan korang boleh tengok dew point dan juga humidity. Humidity sangat penting ketika berlari. Okey, kita pergi ke bahagian kalender. Bahagian kalender pula, apa yang menariknya, bahagian kalender widget ni, dia boleh ingatkan kita sama ada event-event penting di phone kita, dan kita boleh tengok letakkan Garmin Coach. Benda ni korang boleh tengok di Garmin Connect IQ, dan korang boleh sync di jam korang. Jadi ada beberapa suggested workout yang telah dicadangkan oleh Garmin Coach sendiri. Korang boleh ikut, korang boleh tengok plan, apakah distance, jarak korang yang ingin korang target. Korang just follow. Jam ini akan sentiasa ingatkan apakah menu larian hari ini, esok, sama ada korang perlukan rehat. Yang paling penting, korang boleh tengok berapa banyak dalam seminggu korang berlari. Kemudian dia akan sendiri carikan training plan yang sesuai untuk korang, sama ada korang ni beginner, sama ada korang ni advanced, sama ada korang intermediate. Dia akan sendiri bagi korang punya training plan. Okey, kita pergi ke next. Ini korang boleh tengok ada Garmin Coach. Aku telah install sendiri. Kalau korang add, ada bahagian calories, intensity, bahagian respiration. Benda ni benda yang korang boleh explore. Paling the best bahagian stress mode, menstrual cycle untuk perempuan. Benda ni, so kalau korang nak tambah lagi, korang boleh just tambah saja korang punya step, calorie. Okey, benda baru yang paling cantik yang ada pada Garmin Forerunner 55 adalah suggested workout. Just aku tunjuk kat korang. Kalau korang pergi kat sini, suggested workout di bahagian training, dia bahagian workout ni, dia ada today suggestion. Ini adalah benda baru yang tidak ada pada Garmin yang terdahulu 45. Tekan. So hari ini adalah hari rest day aku. Kalau dia ada tunjuk bagi korang buat threshold, kalau buat hill workout, korang buat interval. Benda ni memang dia cadangkan suggested workout, sama ada sesuai atau tidak. Korang boleh nilai sendiri nak ikut ataupun tidak. Melainkan kalau korang memang dah cari Garmin Coach yang korang apply di Garmin Connect IQ, korang just ikut sahaja di bahagian benchmark run. Bahagian interval, korang boleh, ni bahagian interval, sama ada korang boleh edit. Masih korang boleh edit sendiri interval apa yang korang inginkan. Tak semestinya korang nak follow bulat-bulat workout yang dicadangkan. Korang boleh tukar sendiri menu interval dengan jam korang sendiri secara live.
tak perlu pergi ke Garmin Connect IQ untuk tukar bla bla bla. Korang boleh directly tukar apa yang korang inginkan tiba-tiba secara live.